Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa zukhruna wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت رب ميسر يسر لنا أمورنا، وأنت رب مسهل سهل لنا أمورنا، وأنت رب مدبر دبر لنا أمورنا وأمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لكل العسر يسرا يا أرحم الراحمين. بفضل قوله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkati oleh Allah, dan sewaktu kita berpisah nanti selepas tamat pengajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan meninggalkan kita dalam keadaan maksumah. Allah taala pelihara kita sehingga membolehkan untuk kita bertemu di dalam pertemuan yang akan datang biiznillah wa insyaallah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dami." Yang bermaksud syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam mengikut aliran darah. Memberi maksud kepada kita bahawa selagi mana kita hidup, maka syaitan itu sentiasa akan mengganggu dan merosak, membisik supaya kita keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mana mengertikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas", yang bermaksud katakanlah aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia, Malikin nas, Tuhan raja daripada semua manusia, min syarril waswasil khannas, berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan-bisikan yang ada dalam hati dan perasaan manusia, di mana gangguan-gangguan ini datang daripada dua sudut. Yang pertama golongan jin, dan yang kedua adalah golongan manusia. Syaitan akan dapat menguasai kita apabila kita tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia akan kendur, akan jauh daripada kita apabila seseorang itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu bagi seorang mukmin mestilah sentiasa dia mengingat kepada Allah dengan selalu membaca doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kerana musuh bagi syaitan ialah apabila kita boleh mengingati Allah. Tatkala kita mengingati Allah, maka syaitan itu akan tidak dapat menguasai kita. Tatkala kita leka dan lalai, maka syaitan itu dapat menguasai kita. Bahkan syaitan itu sendiri, tuan-tuan, iblis sendiri, dia tidak mempunyai kekuatan.
seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu da'iyan wa muballigha wa laysa ilayya min al-hidayati syai'un wa khuliqa iblisu muzayyinan wa laysa ilayhi min ad-dhalalati syai'. Atau kama qala, Nabi mengingatkan, aku diutuskan bagi menyeru dan menyampaikan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ilayya, dan aku tidak ada pada aku kekuasaan untuk memberi hidayah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas dia bukanlah memberi hidayah, tetapi tugasnya adalah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan seruan, menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak memiliki al-hidayah. Sebagaimana juga wa khuliqa iblis muzayyan, manakala iblis pula dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan untuk sentiasa berbisik-bisik, sentiasa merayu-rayu, memperhiaskan dunia, memperhiaskan sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, iblis tidak mempunyai kuasa, walaysa ilaihi minadh dhalalah. Iblis tidak mempunyai kuasa untuk menyesatkan kita walau sedikit pun. Itu sebab tuan-tuan, apabila kita sesat kita pada hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala lah. Namun begitu, pada sudut syaraknya, tak kala kita sesat, kita sebenarnya yang memilih untuk kita sesat. Kita memilih untuk sesat, bukanlah disebabkan kerana iblis, bukanlah disebabkan kerana syaitan. Yang hakikatnya mereka itu tidak mempunyai kuasa, mereka itu tidak mempunyai kekuatan untuk menyesatkan kita. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mampu untuk memberi hidayah. Dia hanya sekadar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, untuk menyampaikan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, para hadirin yang saya hormati sekalian, apa yang dilakukan oleh iblis, dia hanya sekadar membayangkan kelazatan, dia hanya sekadar membayangkan bagusnya berbuat maksiat itu. Kerana itu, seseorang harus dapat menolak bisikan dan juga pujukan syaitan dengan ingat selalu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fatir ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya syaitan bagi kamu dia adalah musuh yang nyata. Sebenar-benar musuh dalam kehidupan kita ini ialah syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita memperlakukan syaitan itu, perlakuan kita bahawa dia adalah musuh kita. Itu sebab di kalangan para ulama tasawuf menyatakan bahawa orang yang berakal, dia pasti akan membuat 4 perkara. Di antara perkara yang dilakukan oleh orang yang berakal itu ialah dapat membezakan antara kawan dan lawan. Itu di antara yang diketengahkan di kalangan ulama-ulama tasawuf. Apabila seseorang itu dapat membezakan di antara kawan dengan lawan, maka dia adalah orang-orang yang dikira sebagai berakal, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Bila musuh maknanya lawan ke kawan, maknanya adalah lawan. Lantaran itu, setiap apa sahaja perkara-perkara yang boleh melupakan kita kepada Allah, apa saja perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah, apa saja perkara-perkara yang mengundang kemurkaan daripada Allah, maka dia adalah kerja buat musuh-musuh Allah. Dan semua itu dilakukan oleh syaitan. Lantaran itu, perlu diingat sentiasa bahawa syaitan itu adalah musuh kita,
Manakala apa sahaja perkara-perkara yang mendekatkan kita mengingati Allah, mendekatkan rahmat Allah, mendekatkan perkara-perkara yang mendatangkan keberkatan, maka semuanya itu adalah kawan-kawan. Di sini tuan-tuan kita lihat bagaimana syaitan itu boleh masuk ataupun boleh menguasai kita. Ditulis di sini ada 10 perkara, 10 sifat, 10 sikap yang apabila kita ada, maka kita sedang membuka ruang untuk syaitan itu menguasai kita, sehingga kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, dalam 10 perkara ini juga diberikan cara dan kaedah bagaimana untuk kita menutup balik semula pintu, bagaimana untuk kita menolak supaya syaitan itu tidak boleh menguasai kita. Di antara perkara-perkara yang boleh mendatangkan ataupun boleh syaitan tadi dapat menembus kepada anak Adam, iaitu menguasai hatinya, ada 10 perkara. Yang pertama sekali, apabila seseorang itu ada sifat rakus dan juga ada sifat buruk sangka. Tak kala seseorang itu dia rakus. Rakus di sini maksudnya rakus kepada dunia. Rakus kepada dunia, tamak kepada dunia. Dan dia mempunyai satu sifat, iaitu sifat buruk sangka. Buruk sangka kepada siapa? Buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Rakus tentang apa? Rakus dalam perkara-perkara keduniaan. Maka apabila seseorang itu memiliki sifat ini, dia sebenarnya sedang membuka pintu untuk syaitan menguasai ke atasnya. Lantaran itu, di antara ubat untuk menutup balik pintu tersebut, kita perdomankan pada kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dalam suratul Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tiada sesuatu pun yang melata di bumi ini melainkan dijamin oleh Allah rezekinya. Maka dengan itu aku patahkan. Jadi tuan-tuan, rakus tadi itu maksudnya hati kita, keinginan kita, hawa nafsu kita tidak puas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sehingga kita hendak sesuatu yang bukan hak kita. Kita hendak sesuatu yang bukan hak kita. Maka di situlah akan adanya sifat rakus. Sifat rakus ini bila kita buka, maka dia akan berbuat apa sahaja. Dia akan melanggar perkara-perkara yang haram. Dia akan melanggar walaupun bukan hak dia. Dia sanggup untuk menipu, dia sanggup untuk khianat kerana kerakusan. Rakus dia tadi tu. Itu sebab bila ada sifat rakus ini, maka tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin." Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya rezeki. Dan rezeki yang ada pada kita, itulah rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang ataupun sesuatu yang belum lagi Allah taala sampaikan kepada kita, maka itu adalah hak orang lain. Jadi oleh kerana itu, bila kita menyedari bahawa rezeki sebenar-benarnya bukan datang daripada usaha kita, rezeki datang sebenar-benarnya daripada Allah. Bila begitu keadaannya, dia boleh mematahkan bagaimana syaitan tadi nak menguasai kita. Kita boleh keluarkan dia daripada terus menguasai kita. Manakala sifat yang kedua, iaitu daripada panjang angan-angan, panjang lamunan dia. Angan-angan ni seperti mana yang Nabi SAW berkongsi dengan kita satu hari. Nabi SAW mematahkan ranting kayu,
kemudian Nabi melakarkan di atas tanah. Bagaimana mulanya dengan satu bulatan, kemudian Nabi letak satu titik di tengah-tengah bulatan, kemudian Nabi buat satu garisan sehingga keluar daripada bulatan tersebut. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah gambaran yang sedang dilukis oleh Nabi SAW?" Nabi mengatakan bahawa titik tengah ni adalah kita. Titik tengah ni adalah kita, iaitu manusia. Manakala garisan yang aku panjangkan ini adalah angan-angan. Ini adalah angan-angan. Manakala garisan bulatan itu adalah had umur kita. Bagaimana Nabi menerik satu titik jadi satu garisan sehingga keluar daripada garisan bulat itu, menunjukkan bahawa angan-angan kita berbanding dengan umur kita jauh lebih banyak angan-angan. Itu sebab kadang-kadang dalam keadaan kita terus dilamun angan-angan, dilamun dengan keinginan-keinginan, kita tidak sedar rupa-rupanya esok kita akan meninggal dunia. Itu yang dikongsikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi panjang angan-angan, mengelamun, semua sekalinya itu dia membuka pintu-pintu untuk syaitan masuk. Bila syaitan masuk nanti tuan-tuan, maka teruslah berangan dan berangan dan berangan dalam keadaan dia akan dilekakan, sehingga dalam keadaan dia berangan tadi tiba-tiba datang maut. Sebab ubat bagi menutup pintu ini supaya syaitan tidak boleh masuk ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, tiada suatu jiwa pun yang mengetahui di mana ia akan mati. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila kita ingatkan kepada kematian, maka angan-angan itu akan terbunuh. Tak kala terbunuhnya angan-angan, maka tertutuplah pintu bisikan syaitan. Ini di antara kaedah, di antara dan kaedah. Itu sebab kita amat dituntut supaya apabila ada kematian, kita mengiringi jenazah sampai ke tanah perkuburan. Apa tujuan dan matlamatnya? Setidak-tidaknya dia membunuh angan-angan, dia membunuh lamunan-lamunan kita. Kenapa? Kadang-kadang ada orang kehidupan dia yang dicari pada setiap hari ialah kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan bila dia merasakan kebahagiaan itu datang daripada harta benda, maka dia sentiasa berangan-angan untuk menjadi seorang yang mempunyai harta yang banyak, kerana mereka merasakan bahawa harta yang banyak itu kunci kepada kebahagiaan. Maka teruslah dia berangan dan berangan dan berangan. Rupa-rupanya dalam keadaan dia berangan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menarik rohnya, mencabut nyawanya. Jadi bila begitu keadaannya, maka berjayalah syaitan. Sebab tuan-tuan, saya selalu mengingatkan diri saya, keluarga saya, supaya hidup kita ini disulam dengan istighfar. Mudah-mudahan dengan itu dia tidak menjauhkan kita dan tidak memerangkap kita, supaya tidak sentiasa berangan-angan. Yang ketiga, keinginan untuk sentiasa beristirahat dan merasai nikmat. Itu juga merupakan pintu-pintu bagaimana syaitan boleh masuk. Sedikit boleh saya kongsikan apakah yang dimaksudkan ingin istirahat. Istirahat ni maksudnya bersenang-senang. Bersenang-senang. Dengan makna yang lain, tidak menyusahkan berfikir untuk perkara-perkara akhirat. Apabila sampai cuti sekolah contohnya, sampai cutinya, yang nak diingatkan ialah bersenang-senang.
bersenang-senang saja. Tugas-tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada dia, bagaimana anak dia ada tanggungjawab dia, bagaimana isteri dia, bagaimana jiran dia, bagaimana masyarakat dia, apa tugas-tugas dakwah dia, semua sekali itu ada bebanan-bebanan yang akan ditanya besok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia memerangkap diri dia untuk tak ambil kisah perkara-perkara tersebut, lantaran dia suka beristirahat, menghabiskan masa dengan beristirahat sahaja, menghabiskan masa dengan mencari keseronokan. Lantaran itu, bila begitu keadaannya, dia membuka pintu untuk syaitan masuk dan terus menguasai dia. Itu sebab kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, bila sebagai seorang ayah, bila nampak anak umpamanya tak semayang, bila nampak anak kadang-kadang tidak menutup aurat, dia tak ada rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Kadang-kadang dia lebih berseronok, saja, terus tenggelam dengan keseronokan tanpa mengingat bahawa di sebelah isterinya ada tanggungjawab yang besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bahagian anak-anaknya besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertutup ini, benda ini tertutup. Kenapa benda ini tertutup? Dia membuka untuk syaitan masuk tadi dengan bersenang-senang, beristirahat, tanpa memikirkan kepada mengingati tanggungjawab yang ada pada dia. Itu sebab bila kita kupas makna zikrullah, zikir kepada Allah ni, yang selalu kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, seperti mana juga yang saya pernah kongsikan dengan tuan-tuan, sebesar-besar rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, rahmat yang paling besar ialah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita supaya kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perjalanan hidup kita ni penuh dengan istirahat, bersenang-senang, hari Khamis dah habis belajar, kita tempah hotel, tidur 2-3 hari, berjalan, beli belah, lepas tu balik kerja, balik semula, sampai cuti lagi, jalan lagi. Sedangkan dia ada tanggungjawab, tanggungjawab. Anak yang belum lagi pandai baca Quran, isteri yang belum lagi sempurna dalam masalah pemahaman fardu ain, jiran-jiran dan sebagainya. Perkara-perkara itu tertutup. Disebabkan kenapa? Kerana kita mementingkan nak keseronokan tadi. Kita nak keseronokan. Bila kita nak keseronokan, maka tertumpulah kita kepada keseronokan, lupalah kita kepada tanggungjawab tadi. Maknanya telah dikuasai oleh syaitan, telah dikuasai oleh iblis. Cumanya bagaimana cara kita nak mematahkan itu? Dengan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Hijr, biarkan mereka makan dan bersuka-suka dan dilalaikan oleh angan-angan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau kita sentiasa dalam keadaan yang menjadi matlamat kehidupan kita ni ialah keseronokan, bila sampai masa-masa kita akan bercerita di mana nak makan, di mana kita nak berjalan, di mana kita nak menghabiskan cuti. Kalau begitu berterusan, yang kita fikirkan sebenarnya kita telah pun masuk ke dalam perangkap syaitan, masuk dalam perangkap iblis. Kenapa? Kerana Allah sendiri menyebut zarhum, kami biarkan dia. Nak makan-makanlah, nak seronok-seronoklah, biarkan. Biar maknanya jauh dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan ini nak menunjukkan
kalau kita tidak ada perasaan terhadap bagaimana untuk mempertekadkan ketaatan kita kepada Allah, maka ketika itu sebenarnya kita sedang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya, dan pada ketika itu kita sedang dikuasai oleh syaitan dan juga iblis. Jadi oleh kerana itu boleh muhasabah. Boleh muhasabah. Kalau yang dipikir pada setiap hari ialah keseronokan saja. Tengah hari nak makan apa, nanti kan malam kan kita nak pergi mana, tapi tidak memikirkan tentang tanggungjawab yang akan dipersoalkan, rezeki, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia akan ditanya besok di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertutup itu semua sekali, menunjukkan bahawa kita telah pun masuk ke dalam perangkap syaitan. Itu sebab tak kala peringatan-peringatan yang seumpama ini disampaikan kepada kita muhasabah dan kita melihat adakah kita telah termasuk dalam perangkap syaitan, telah termasuk dalam perangkap iblis. Dan tak kala kita menyedari kita telah pun masuk, maka segeralah untuk kita melafazkan astaghfirullahalazim. Manakala yang keempat iaitu apabila ada seseorang itu dia meremehkan kawan dia. Mudah saja dia nak meremehkan kawan dia, merendahkan kawan dia, ataupun mereka tidak menghargai kawan dia. Ini juga membuka pintu ruang untuk syaitan dan iblis menguasai dia. Kerana apabila seseorang itu dia meremehkan kawan dia, saya dah acap kali berkongsi dengan tuan-tuan, bila kita salam, maka kita kena rasa bahawa kemungkinan tangan inilah besok yang akan memandikan kita. Mungkin tangan inilah besok ketika mana jenazah sampai di tanah perkuburan, dialah yang akan menyambut jenazah kita akan disumbatkan masuk ke dalam liang lahat. Dan perlu juga saya kongsi dengan tuan-tuan, apabila imam dia sedang membaca Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kami dan dosa ibu bapa kami. Ada rakan-rakan kita yang mengaminkan bukan pihak mak dia dan ayah dia saja, tetapi mengaminkan mak dan ayah bagi pihak kita, dalam keadaan dia tidak kenal pun ayah kita, dia tak kenal pun mak kita. Lantaran itu apabila kita mengingat perkara-perkara seumpama ini, maka menjadi tanggungjawab kepada kita tidak akan menyakiti hati perasaan kawan kita. Tapi tak kala kita menyakitkan hati kawan kita, meremehkan kawan kita, mudah mencipta keaiban kawan kita, sebenarnya kita sedang dikuasai oleh bisikan dan juga ajakan iblis dan juga syaitan. Laknatullahi alaih. Lantaran itu tuan-tuan, bila kita berada di situ, bila kita berada di situ, maka di antara yang boleh mengembalikan kita supaya kita tidak mengherdik kawan kita tidak mengata kawan kita tidak meremehkan kawan kita, bahkan kita menghargai sebesar mana, sekecil mana pun kawan kita hargai, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian itu hak Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin, maka itulah yang paling mulia. Walillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki al-izzah. Siapa lagi yang memiliki kemuliaan? Yang memiliki kemuliaan adalah Rasulnya. Siapa lagi yang memiliki kemuliaan? Allah meletakkan pujian, kemuliaan itu terdapat kepada orang mukmin. Antara itu, orang mukmin siapa dia? Orang mukmin adalah saudara-saudara kita. Tak kala saya merendahkan sahabat saya, tak kala saya menceritakan keaiban sahabat saya, waktu itu saya sedang dikuasai oleh iblis dan juga syaitan. Sedangkan kawan kita yang namanya mukmin, gelaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, walillahil izzatu, orang mukmin itu
adalah orang yang mulia. Tiba-tiba kita menceritakan sesuatu yang tidak baik dalam keadaan Allah memberikan darjat orang mukmin itu adalah orang yang mulia. Antara itu tuan-tuan, jom kita bermuhasabah. Sepanjang kita berkawan, sepanjang kita bersaudara, adakah kita cerita-cerita yang tidak baik? Adakah kita cerita-cerita yang menjatuhkan maruah dia? Antara itu kalau ada, segera kita mohonkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang keenam, manakala yang kelima, yang boleh masuk ke dalam pintu manusia itu dan dikuasai oleh syaitan, iaitu sifat hasad dengki. Sifat hasad dengki. Dia dikira sebagai hasad dengki ni apabila sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, kemudian dia mengharapkan sama ada yang pertama dia mengharapkan supaya nikmat yang ada pada orang itu datang pada dia, pindah kepada dia. Maka itu termasuk daripada hasad. Ataupun dia tak dapat pun tak apa, yang penting nikmat yang orang itu dapat musnahkan. Musnahkan. Itu termasuk daripada hasad dengki. Dan apabila ada perasaan hasad dengki itu, sifat hasad dengki itu, cara dan kaedah bagi untuk membunuh di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagikan penghidupan mereka di atas muka bumi ini. Maksudnya yang tuan-tuan, kebahagiaan, kesenangan, kepayahan dan sebagainya, semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang hasad dengki bentuknya gembira. Ada kadang-kadang hasad dengki dia bentuk tidak suka. Tak kala kawan kita, tak kala kawan kita yang kita hasad pada dia. Sebagai contoh, ketika mana kawan kita dapat banyak harta, sebagai contoh saja, kita rasa tak sedar hati. Tak sedar hati. Tak sedar hati tu tuan-tuan, maksudnya kita sedang ada sifat hasad. Kita sedang ada sifat hasad. Tiba-tiba kawan tadi, Allah Ta'ala datangkan dugaan kepada dia, musnah harta dia. Musnah harta dia. Tak kala musnah harta dia, kita gembira. Itu yang saya katakan tadi, hasad kadang-kadang bentuk dia kita benci. Kita benci kepada seseorang, bentuk hasad. Ada kadang-kadang kita bentuk gembira, itu juga hasad. Tak kala tiba-tiba harta orang tadi tu kena curi, rumah terbakar, dia seronok kat sini. Itu maknanya hasad. Tak kala Allah Ta'ala beri pada dia banyak harta, dia tak senang hati, sakit jiwa ni, pun hasad juga maksud dia. Jadi oleh kerana itu, macam mana cara nak lawan perasaan ini? Senang susah, kaya miskin, semuanya aturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kata-kata pujaga banyak beritahu pada kita, hai si miskin, gembiralah engkau, kerana besok ketika mana engkau berdepan dengan hisab, amat cepat engkau lepas daripada hisab. Pasal apa? Pasal engkau miskin. Hai si kaya, takut-takutlah engkau. Takut-takutlah engkau, kerana nanti banyak bebanan-bebanan yang terpaksa disoal jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu, kehidupan ni tuan-tuan semua dalam peraturan ataupun diurus atur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kawan kita dapat kebaikan, kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa kita kata alhamdulillah? Kerana yang memberi bukannya majikan dia, yang memberi itu adalah Allah. Bila Allah memberi kepada dia kebaikan, maka kita mesti dan wajib gembira, kerana yang memberi itu adalah Allah. Bahkan mendapat pahala. Bila kawan dapat rezeki, kita seronok, kita dapat pahala. Pasal apa tuan-tuan dapat pahala? Kerana kita bersetuju. Yang pertama, kerana kita bersetuju
Allah memberi kepada dia, kita redha. Yang kedua apa dia? Yang kedua kerana kita sedang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat harta yang banyak, siapa yang beri harta tu? Allah yang beri. Bila Allah yang beri, maksudnya apa? Maksudnya ialah orang itu Allah sayang. Lalu kita sayang pada orang yang Allah sayang. Dapat pahala juga. Dapat pahala. Tapi kalau sebaliknya, orang tu dapat harta, kita tak setuju. Bila tak setuju, lepas tu benci pula pada mamat ni, haji ni. Dia benci pula pada haji. Allah sayang dia. Kita benci dia. Ta'arud, bertentangan. Lantaran tu benar-benarlah ketika itu kita dikuasai oleh syaitan. Manakala yang terakhir tuan-tuan untuk malam ini, iaitu sifat riak dan juga pujian orang. Ini juga membuka pintu untuk syaitan masuk dan kuasai kita. Apa dia riak? Riak maksudnya ialah kita buat sesuatu perkara untuk dipertunjukkan kepada orang. Jadi saya dah acak kali berkongsi dengan tuan-tuan, sekali-sekala cuba uji adakah kita ni orang ikhlas ataupun tidak. Buatlah sesuatu kebaikan. Satu hari tuan-tuan bersihkan masjid, satu hari tuan-tuan susun atur semua sekali, tiba-tiba ada orang kata, lawa masjid ni siapa yang buat? Siapa yang buat? Kita dekat daun ni, sebut aku. Adalah sesuatu yang boleh menyebut aku. Kita simpan. Tiba-tiba orang pun cakap, ni haji tadi yang buat. Pak berbunga dia. Seronok dia atas pujian itu. Kemudian masuk pula seorang lagi, dia kata, siapa yang ngecat masjid ni? Mengecat masjid ni, ini tak rata, tu tak rata. Padahal tadi yang mengecat haji tadi yang mengecat dari ustaz daripada lepas subuh sampai nak tenggelam matahari, tak makan tengah hari, tak makan pagi, mengecat. Tiba-tiba orang kecam dia. Orang kecam dia, tak pandai ngecat semua. Bagaimana kedudukan tuan-tuan? Pada waktu itu keluar tak haram jadah celaka? Kalau keluar haram jadah celaka semua sekali, dia ni memang tak ada hati perut. Maknanya kita buat tadi tu ada sedikit sebanyak bukan kerana Allah. Tapi bila kita buat kerana Allah, orang puji, balik kepada Allah. Aku bukan tenaga aku, Allah yang beri. Jadi segalanya balik kepada Allah. Sampai dekat masjid, kita dah buat bersih-bersih semua sekali, ada orang kutuk. Lantaklah dia kutuk. Pasal aku buat bukan kerana dia, aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Itu di antara kaedah-kaedah. Macam mana kita nak mengetahui adakah kita ni daripada kalangan orang yang berbuat, termasuk daripada ikhlas ataupun tidak. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Dan mudahan daripada sedikit perkongsian kita pada malam ini yang kemungkinan tidak berapa teratur, mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya, anak saya, isteri saya, keluarga saya, dan terutama juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.